40% daripada lelaki di Malaysia merokok dan lebih 6 juta perokok di Malaysia. Apakah cara-cara untuk berhenti merokok? Apakah yang paling efektif sekali? Temui saya, Dr. Rashidi Mohamad, pakar perubatan keluarga, pakar berhenti merokok di webinar umum Facebook Fakulti Perubatan pada 7 April jam 2.30 petang. Kita bertemu di sana. Salam sejahtera. Selamat datang para penonton Facebook Fakulti Perubatan UKM ke webinar umum program memasyaratkan kesihatan rakyat bagi tahun 2023. Saya Dr. Jayakumar dari Jabatan Fisiologi Fakulti Perubatan UKM adalah moderator untuk anda pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, tajuk webinar untuk petang ini adalah berhenti merokok di bulan Ramadan. Sebelum kita bermula, terdapat beberapa pesanan yang saya ingin sampaikan. Nombor satu, soalan boleh ditulis di ruang komen di Facebook dan sila like dan share link Facebook ini supaya ramai lagi dapat join, dan anda juga boleh menyumbang kepada aktiviti anjuran Fakulti Perubatan melalui send star di Facebook. So anda just kena tekan ikon star di tepi section komen dan ikuti langkah bayaran yang akan dipaparkan nanti. Para penonton juga berpeluang untuk memenangi hadiah misteri yang telah pun kita sediakan dengan menyertai kuis di bahagian akhir segmen ini. Soalannya adalah sangat senang dan juga sangat berkait dengan topik pada petang ini. So bagi semua penonton, jangan lupa untuk mengimbas QR code dan juga mengisi borang maklum balas untuk mendapatkan e-sijil penyertaan. Bagi staf UKM pula boleh mendapat mata dalam urus bakat. Tanpa berlengah lagi, saya ingin menjemput Dr. Rashidi Mohamad Pakri untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Berhenti Merokok di Bulan Ramadan. Dr. Rashidi ialah seorang pakar perubatan keluarga dan juga pakar berhenti merokok di Fakulti Perubatan UKM. Dr. Rashidi, dipersilakan. Terima kasih Dr. Jayakumar selaku moderator untuk webinar pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Dr. Rashidi, pakar perubatan keluarga dan juga pakar berhenti merokok di Klinik Primer, Pusat Perubatan UKM. Hari ini kita akan mulakan webinar kita dengan tajuk Berhenti Merokok di Bulan Ramadan. Soalan ni selalu sangat kita dengar. Kerana bila bulan puasa saja boleh berhenti, siang tu boleh berhenti, tapi waktu malam dihisap rokok balik. Kenapa tu boleh berlaku? Kadang-kadang bila dihisap malam, dia kodok pula apa yang dihisap siang tu tak cukup tu, dia sambung pula malam. Ada yang berlebihan. Ini menyebabkan, nanti saya akan ceritakan apakah kesan dia apabila yang di luar sana tu ada, saya rasa mesti adalah yang berpengalaman benda ni. Kalau tak ada, saya tak percayalah. Mesti ada. Nanti saya akan ceritakan apa yang akan berlaku apabila seseorang siang dia tak hisap rokok tapi malam dia hisap rokok. Tak bermaksud maknanya bulan puasa siang-siang pun kena hisap rokok. Bukan. Itu salah. Nanti saya akan ceritakan. Hari ini kita bermula dengan berhenti merokok di bulan Ramadan. Kenapa ia bulan yang paling terbaik sekali untuk kita berhenti merokok? Terdapat 3 bahagian dalam ceramah ini. Yang pertama ialah pengenalan kepada asas berhenti merokok, bulan Ramadan, bulan mulia untuk berhenti merokok, dan bahagian ketiga ialah susah ke nak berhenti merokok ni? Susah sangat ke? Macam semua orang kata, bila nak berhenti merokok, ada yang kata, dia cakap, ingat, hari ni saya nak berhenti, besok saya dah berhenti dah. Ada yang cakap macam tu. Ada yang cakap berpuluh-puluh tahun saya cuba, tapi tak pernah berhenti. Pun ada juga. Jadi, kenapa? Apa yang menyebabkan seseorang tu susah sangat nak lepaskan daripada belenggu merokok ni, dan ada pula yang senang untuk dia berhenti? Bolehkah saya berhenti tanpa rawatan? Ini selalu saya dengar. Dan majoriti, kebanyakan perokok di Malaysia, kebanyakannya diguna yang inilah, berhenti tanpa rawatan. Tapi kesan dia atau natijah dia nanti saya akan ceritakan.
Dan apakah jenis-jenis rawatan yang disediakan yang akan disampaikan oleh rakan saya Dr. Isa nanti lepas ini, dan anda mampu lakukannya. Selepas syarahan atau selepas webinar ni, insya-Allah anda mampu lakukannya. Okey, tuan-tuan, puan-puan, cuba tengok yang ni. Graf ni menunjukkan cara penyediaan dan cara nikotin tu masuk dalam tubuh badan kita. Yang tertinggi sekali, okey, ni kena ajar-ajar sikit sebab dia, kalau saya pergi kiri, dia pergi kanan. Okay? So, kat sini, yang tengok nampak yang paling tinggi sekali melalui merokok. Okay? Maknanya, nikotin yang masuk dalam tubuh badan, cara yang terbaik dan cara efektif ialah dengan cara merokok. Sebab apa? Bila dihisap rokok, kandungan rokok asap tu masuk dalam paru-paru, terus merebak yang nikotin daripada asap tu akan masuk dalam sistem darah, daripada paru-paru pergi ke otak, dan itu adalah cara yang paling efisien sekali. Nikotin sebenarnya adalah sejenis dadah. Dadah yang bersifat stimulan, maknanya dia akan stimulate. Okay? Tetapi seperti dadah-dadah lain, apabila dadah dan stimulan tu digabungkan, ya, dan apabila tidak ada bekalan stimulan tu, fungsi otak kita semakin lama makin merundum. Jadi seseorang tu apabila dah ketagih dengan nikotin tu, dia terpaksa mengambil. Dia terpaksa mengambil dengan dos yang lebih banyak, di mana dia mendapat tolerance. Kalau mula-mula dia hisap 1 atau 2 batang sehari, kemudian besok lusa tu dah mula hisap lebih, 3-4 batang, 1 kotak, daripada 3-4 batang jadi 1 kotak, jadi 2 kotak dan sebagainya. Okay? Itu disebabkan oleh semakin lama otak tu semakin banyak diperlukan untuk mendapatkan kesan yang dia nak. Dan sekiranya nikotin tu tidak ada dalam tubuh badan, berlakunya kesan penarikan yang dipanggil withdrawal. Nanti kita akan ceritakan, ya. Jangan risau, istilah dia nampak saja gempak tapi sebenarnya simple je. Okey. Cold turkey, seperti yang saya cakap tadi tu, berhenti tanpa rawatan. Okey. 80% daripada perokok cuba untuk berhenti merokok tanpa sebarang rawatan. Tetapi keberkesanan dia hanya sebanyak 3% saja. Maknanya, dia hanya tahan selama 6 bulan tu, untuk berhenti merokok tu hanya 3%. Dalam masa 2 minggu, dalam masa sebulan, dalam masa 2-3 bulan, semua akan relapse. Maknanya dia akan hisap rokok balik. Disebabkan dia berhenti tanpa rawatan. Okay? Apa yang berlaku apabila kita mengambil rawatan? Apabila kita mengambil rawatan, dia bukan garanti 100%. Kita tidak akan berhenti merokok selepas kita ambil ubat, tidak. Dia hanya memberikan peluang untuk kita berubah. Berikan peluang untuk otak kita berubah supaya kita dapat adapt kepada yang gaya hidup yang baru. Di mana kalau seseorang tu hisap rokok untuk 20-30 tahun sebelum ni, bayangkan 20-30 tahun sebelum ni, dia dah mula hisap rokok, dan kemudiannya tiba-tiba kita suruh dia berhenti untuk 6 bulan. Memang susah. Memang sangat susah. Jadi kita berikan bantuan, rawatan. Bantuan dan rawatan ni untuk membantu mereka untuk berhenti. Okey. Prinsip 5R. Saya akan perkenalkan prinsip 5R. Okey. Prinsip ni penting. Saya rasa tuan-tuan puan-puan perlu tahu prinsip ni. Terutamanya kepada mereka yang ingin berhenti merokok, dan juga kepada kaki tangan kesihatan yang memberikan rawatan berhenti merokok. Yang pertama ialah R, relevance. Kaitan kepentingan peribadi. Kenapa seseorang tu nak berhenti merokok? Okey, apa sebabnya? Apa sebabnya dia nak berhenti? Contohnya nak dapatkan anak, ataupun ada anak kat rumah, anak sakit, ada asma. Jadi dia tak nak anak dia sakit lagi, dan sebagainya. Tak nak dapat kanser. Dia dapat kanser, orang rumah dia dapat kanser, atau siapa-siapanya sekali. Okey, kita tak nak tu. So relevance. Yang kedua, risk. Kesan negatif akibat penggunaan tembakau pada waktu panjang. Okey. Kesan dia memang serius. Semua orang tahu kesan dia. Kalau yang perokok tu, kalau dia tengok kotak tu, memang nampaklah daripada kanser, daripada janin dan sebagainya, semua ada. Tapi tetap juga dipilih untuk terbalikkan kotak. Sekarang ni dua-dua belah ada gambar. Jadi tak boleh lah, terbalik pun tak boleh. Tetap untuk elakkan daripada tengok gambar-gambar tu. So, kesan negatif dia, semua orang tahu. Semua tahu rokok tu bahaya, rokok tu menyebabkan masalah kesihatan dan sebagainya.
tetapi masih lagi isap rokok. Ia disebabkan satu fenomena yang dipanggil cognitive dissonance, yang mana kita tahu benda tu salah, kita tahu benda tu tak baik untuk kita, dan kita tetap buat sebab kita pilih untuk buat akibat daripada ketagihan kepada nikotin itu sendiri. Yang ketiga, reward. Apakah ganjaran, apakah kelebihan apabila seseorang tu berhenti merokok? Mungkin dapat kumpul duit dan sebagainya. Mungkin duit tu dapat digunakan untuk anak-anak, atau digunakan untuk keluarga, atau digunakan simpan duit untuk pergi umrah dan haji dan sebagainya. Apa-apa sekalipun. Apakah kelebihan dia? Roadblocks. Ini penting. Kenali halangan. Okey, halangan kenapa saya cakap ni? Sebab kebanyakan perokok yang berhenti merokok, terutamanya yang kawan-kawan dia semua perokok, masalah dia ialah kawan dia yang cakap, alah tak payahlah berhenti. Itu satu. Lepas tu kawan dia ajak lagi. Lepas tu kawan ni yang berhenti merokok ni tak beli rokok, tapi ada pula baik hati, baik sangat hati dia, bagi rokok. Cakap tak apalah, bagi sampailah berhenti isap rokok balik. Inilah contoh roadblocks dia. Ada juga roadblock dia sebab kedai dia selalu beli rokok tu dekat je rumah dia. Kedai Aceh contohnya. Kedai Aceh tu jual singles, rokok satu batang. Kalau biasa kedai Aceh tu tahulah, pergi kat situ dia beli. Dia lalu tiap-tiap hari balik kerja mesti lalu kedai Aceh tu. Mesti beli. Macam itulah, bila dia dah berhenti, rindu pula dengan orang yang kerja kat situ. Dia terpaksalah lalu, takkan dia nak beli benda lain pula kan. Belilah rokok dan sebagainya. Dan repetition, motivasi untuk diulangi beberapa kali. Tuan-tuan puan-puan, untuk seorang berhenti merokok, paling kurang sekali 7 hingga 10 kali percubaan baru dia berjaya berhenti untuk 6 bulan. Ada yang sehingga 30 kali. Jadi kalau gagal sekali ni, tak semestinya gagal selama-lamanya. Okey? Cuma jangan gagal sekali, jatuh tangga, ditimpa tangga, tapi bergolek-golek. Kita tak nak macam tu. Ya? Yang pentingnya kita ada motivasi. Okey, ini kepada kaki tangan kesihatan dan sebagainya. Kena kita biasa dengan prinsip 5A. Ini penting sebab semua kita perlu tahu benda ni. Okey? A, ask. Tanya dan dokumenkan penggunaan tembakau. Okey? Advice, nasihatkan tentang bahaya merokok dan faedah berhenti merokok. Assess, nilai tahap ketagihan dan kesediaan klien untuk berhenti merokok. Ya, kita menggunakan kaedah-kaedah seperti Fagerstrom test for nicotine dependence dan sebagainya. Assist, bantu klien untuk berhenti merokok. Sekiranya tempat anda tidak ada klinik berhenti merokok, tunjukkan. Bagi tahu dekat sini ada klinik berhenti merokok, ataupun boleh refer, suruh tengok dekat website MQuit dan sebagainya. Dan arrange, tetapkan tarikh berhenti, maklumkan kepada keluarga dan rakan-rakan dan sebagainya. Okey, intervensi berhenti merokok ada beberapa. Kadang-kadang kita tengok ada poster, bahan bacaan. Ada yang kata datang jumpa doktor saja, berhentilah merokok dan sebagainya. Jumpa doktor tapi tak buat apa-apa. Okey, bercakap saja. Itu dipanggil intervensi minima. Maknanya dia hanya bercakap, memberitahu apa yang berlaku. Okay? Dan intervensi intensif. Intervensi intensif adalah seperti ada klinik khas untuk berhenti merokok, rawatan diberikan, kaunseling diberikan dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah antara 3 intervensi berhenti merokok yang sedia ada. Okey. Mula-mula kita start dengan beri nasihat, brief advice, intensive counselling, dan finally dan last sekali kita bagi medical treatment, rawatan perubatan. Okey. Motivasi untuk berhenti merokok adalah sangat penting. Individu yang bermotivasi tinggi mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk berhenti. Kita tak boleh datang berjumpa dengan doktor atau nurse atau MA atau sebagaimana siapa-siapa sekali pergi farmasi, kita kata kita nak berhenti merokok sebab isteri suruh, sebab girlfriend suruh dan sebagainya. Kita kena ada kita sendiri yang berhenti. Kita tak boleh disebabkan oleh outer force daripada luar yang memaksa kita untuk berhenti. Sebab ia adalah diri kita sendiri. Sekiranya kita bermotivasi untuk berhenti, kebarangkalian untuk berhenti itu adalah sangat-sangat tinggi. Satu lagi istilah yang saya nak tunjukkan kat sini ialah istilah ambivalence, yang mana perasaan untuk ingin berubah. Okey, seseorang mempunyai perasaan untuk ingin berubah tapi dia takut untuk dia berubah. Jadi dia macam 50-50. Dia takut nak ke arah sana tapi juga dia takut ke arah sini. Dia tak tahu mana satu dia nak pergi. Jadi tugas seorang doktor, seorang jururawat, seorang MA dan sebagainya, farmasi dan sebagainya adalah untuk
memberi tahu mereka supaya mereka dapat membuat keputusan untuk berhenti terus. Dan segala perubahan tingkah laku melibatkan motivasi dan juga melibatkan ambivalence. Sekarang ni kita akan ceritakan tentang Ramadan pula. Ramadan, dari segi bahasa, perkataan Ramadan diambil daripada kata akar yang membawa maksud panas yang semakin hangat. Ya? Panas yang semakin hangat. Itulah maksud Ramadan. Saban hari kita diuji. Bila waktu siang, cuaca panas, jadi kita rasa haus. Jadi disebabkan Ramadan tu sendiri memang kata akarnya adalah panas. Okay? Sekarang tengah hujan, jadi sejuk sikit. Di KL lah, tempat lain saya tak tahu. Okay? Maksud Ramadan, Syahrul Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran dan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Jadi Ramadan juga Ramadan telah datang kepada kamu. Ia merupakan bulan yang berkat, dan di dalam bulan Ramadan ada malam yang sebaik-baik malam, di mana pahalanya 1000 bulan, di mana malam nisfu Syaban. Ya Allah, Lailatul Qadar. Sorry. Ramadan ya. Maaf. Tersasul. Hypo puasa. Maaf. Okey. Mengapa berhenti merokok di bulan Ramadan? Okey. Meninggalkan tabiat merokok selama bulan Ramadan adalah tindakan yang sangat positif dan memberikan banyak manfaat bagi kesihatan. Di mana meninggalkan kebiasaan merokok selama bulan suci ini juga merupakan salah satu cara untuk memperkuatkan iman kita dan spirituality kita. Dan dia memberikan kesan kepada kita di mana kita dapat menjaga kesihatan tubuh badan kita, dapat mengelakkan daripada kesan-kesan negatif yang berlaku, dan paling penting sekali, di mana bulan Ramadan ini kita dapat memberikan fokus kepada ibadah kita. Kita mempengaruhi konsentrasi dan tidak fokus kepada benda-benda lain. Kita hanya fikir apa nak buat untuk bersolat, dan kita tak adalah masa tarawih ke atau apa fikir nak isap rokok, nak keluar jumpa kawan-kawan, nak vape ke, nak isap rokok dan sebagainya. Fokus kita diberikan kepada beribadah. Itulah kelebihannya berhenti merokok di bulan Ramadan. Dan kita juga dapat menjadi contoh kepada orang lain. Yang mana apabila di bulan Ramadan kita dapat berhenti, kita bagi tahu kawan-kawan kita. Itu satu ibadah yang mana semua orang tengok, dia tengok boleh berhenti di bulan Ramadan, dan ada orang lain yang bermanfaat, dapat manfaat daripada apa yang kita bagi tahu tu. InsyaAllah kita dapat pahala yang lebih banyak sekali di bulan Ramadan. Kelebihan berhenti merokok di bulan Ramadan termasuk perlu ada sokongan dan keluarga, teman, bahkan mencari bantuan secara profesional. Kita perlu ada. Kita tak boleh buat sendiri-sendiri. Perlu mencari bantuan. Okay? Perubahan tidak selalunya mudah. Tapi dengan tekad dan niat yang kuat dapat mencapai apa yang kita inginkan. Dan meninggalkan tabiat merokok dan menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih baik. Sekiranya sebelum-sebelum ni kita rasa macam susah untuk kita beribadat di bulan Ramadan, mungkin disebabkan oleh tabiat kita merokok sendiri. Itu kita perlu fikirkan. Okey. Kita rasa susah, seseorang perokok rasa susah untuk berhenti merokok atas sebab perkara-perkara begini. Contohnya apabila dia berhenti merokok, akan berlakunya sakit kepala, rasa mual-mual, insomnia, susah nak tidur, nafsu makan meningkat, tidak dapat menumpukan perhatian, berpeluh-peluh, rasa gelisah, cepat marah dan hilang sabar, dan ada juga berlakunya masalah kesihatan mental, iaitu kemurungan atau depression. Apabila anda membuat keputusan untuk berhenti merokok, harus dilakukan secara berperingkat. Ada yang kata, sekiranya saya berhenti merokok, saya dah rokok lama, dan saya nak berhenti merokok secara tiba-tiba, adakah dia akan memberikan kesan kepada saya? Dalam satu konteksnya, ya, dia boleh memberikan kesan, terutamanya kepada mereka yang mempunyai masalah kronik, seperti masalah jantung dan sebagainya. Jadi, tanpa rawatan adalah sangat sukar. Jadi, dengan rawatan adalah lebih mudah. Sebab apa? Kesan penarikan seperti yang saya maksudkan tadi tu, saya tunjukkan tadi tu, boleh memberikan kesan negatif. Contohnya jantung berdebar-debar, berjari laju, denyutan laju dan sebagainya. Ia
kurang baik kepada mereka yang ada masalah-masalah jantung dan sebagainya. Jadi dengan rawatan yang sedia ada dapat membantu mereka dapat melalui proses ini dengan lebih tenang, lebih mudah dan lebih selamat. Ini penting apabila kita nak berhenti merokok, kena ada benda-benda ni. Ya? Elakkan bersama perokok lain. Ini paling susah sekali. Kalau dalam kumpulan tu 10 orang tu, awak seorang je berhenti merokok tu, memang susah tapi boleh lakukan. Okey, mana tahu bila dah dapat berhenti merokok, tengok semua orang yang lain, semua orang pula berhenti. Itu dah terbaik dah. Tapi kebanyakannya tak jadi macam tu. Kebanyakan kawan-kawan akan ajak yang nak cuba berhenti merokok tu untuk merokok balik. Itu yang kita cuba nasihatkan. Okey, ahli keluarga sendiri pun kadang-kadang boleh berlaku. Yang mana ayah atau dalam keluarga tu mungkin ayah, mak, anak-anak semua isap rokok. Susah juga kan. Jadi sekiranya itu berlaku, lebih baiklah satu keluarga sekali datang untuk berhenti merokok. Kalau boleh, itu yang kami nasihatkan selalu di klinik kami. Sekiranya ada kawan-kawan yang merokok rasa macam susah sangat nak berhenti disebabkan kawan tu, kita suruh bawa sekali kawan-kawan tu datang. Lagi senang. Ya. Sentiasa ingat matlamat asal dan jangan terlalu yakin. Ingat, anda bukan manusia yang sempurna. Okey, sekiranya kita terlalu confident sangat yang kita boleh berhenti sebab sebelum-sebelum ni dah cuba dan dah berjaya berhenti. Jadi mungkin kali ini memang senang lah. Tidak. Makin lama makin susah. Jadi itu yang kita cuba cakapkan. Jangan terlalu confident sangat. Kadang-kadang semua orang perlukan bantuan. Ya. Pastikan mendapat makanan dan rehat yang cukup. Rehat dan cukup dapat membantu anda mengawal emosi dengan lebih baik. Ya. Sekiranya anda cuba untuk berhenti merokok, emosi boleh terganggu. Ya. Emosi kejap-kejap kita jadi marah. Kejap-kejap jadi stres dan susah nak fokus dan sebagainya. Itulah sebabnya kita perlu beritahu kepada ahli keluarga kita, kita beritahu kepada anak-anak kita, beritahu kepada kawan-kawan kita, bagi tahu pada majikan yang kita sedang menjalani rawatan untuk berhenti merokok. Sebab apa? Kalau tiba-tiba ada masalah macam ni, tiba-tiba emosi, emo lebih, habis. Semua orang macam ni, bini kena tinggal, suami kena tinggal, girlfriend kena tinggal dan sebagainya lah. Kan? Lepas tu datang balik 6 bulan, okey sorry ya. Sebab hari tu saya berhenti merokok, patutnya bagi tahu awal-awal. Ini memudahkan keadaan untuk semua orang. Elakkan berada di dalam keadaan yang boleh memberi tekanan dan sentiasa berfikiran positif. Okey, mengunyah gula-gula getah. Okey, ini lepas dah buka puasa lah. Kita pun konteks ni pun bulan Ramadan kan. Tapi bila dah lepas bulan Ramadan, bulan Syawal dan sebagainya, masa tu lah nak berhenti merokok, boleh kunyah gula-gula getah. Kita pun ada nikotin gum. Nanti rakan saya nanti Dr. Isa akan ceritakan tentang nikotin gum dan sebagainya. Gunakan terapi pengganti nikotin. Okey, nikotin yang sebelum ini yang diambil daripada rokok yang kita tidak tahu jumlah dia berapa banyak. Sekarang ni kita boleh mengawal jumlah pengambilan nikotin. Macam mana kita nak ambil semua tu akan kita terangkan. Dan lakukan pelbagai aktiviti seperti bersenam, berbasikal, bercucuk tanam, menari. Menari, kalau pandai menari, menarilah. Kalau tak ada, buat basikal je lah. Dan sebagainya. Agar dapat mengalir tumpuan dan menjadikan badan anda lebih sihat dan bertenaga. Dan dapatkan bantuan kaunseling sekiranya diperlukan. Terutamanya kepada mereka yang tertekan akibat berhenti merokok dan sebagainya. Okey, 6 cara paling efektif untuk berhenti merokok di bulan Ramadan. Mulakan dengan niat. Itu paling penting. Apa-apa kita nak buat, kita mulakan dengan niat. Perlahan dan konsisten. Okey, kita perlu konsisten. Biar kayuh perlahan-lahan. Janji sampai. Jangan kayuh laju-laju, lepas tu tersungkur. Tak nak macam tu. Okey, pelan-pelan. Elak dari perbuatan yang membuatkan anda ingin merokok. Okay? Berikan ganjaran untuk diri anda sendiri. Itu effort anda. Anda berhenti merokok ni, ia adalah satu effort yang besar. Anda telah melakukan satu perubahan yang sangat besar dan terlalu baik. Jadi awak kena berikan ganjaran untuk diri sendiri. Okay? Kekalkan aktif di bulan Ramadan. Sekiranya mereka yang cuba berhenti merokok di bulan Ramadan, kekalkan aktif. Lepas buka puasa ke ataupun nak exercise pun boleh. Atau sebelum dekat-dekat nak buka puasa tu, exercise pun boleh. Okay? Dan akhir sekali, tangguh dalam keinginan untuk berhenti merokok. Sekiranya betul-betul tak tahan lah. Ya? Betul-betul tak tahan, betul-betul ada keinginan nak isap rokok tu,
Kalau bila rasa oh aku kena bakar lah ni, cuba delay. Cuba cakap okey, kita tunggu 5 minit dah sekarang. Okey, baru bakar. Bila dah sampai 5 minit tu, okey tak apalah. Tadi dah tunggu 5 minit, sekarang aku tunggu 10 minit. Tunggu lagi. Lepas tu dah sampai 15 minit tu, okey tak apalah. Tadi dah tunggu 15 minit, tunggu setengah jam. Saya yakin bila dah buat macam tu, last dua benda boleh berlaku. Satu, malas nak tengok jam. Lagi satu, memang tak nak isap rokok. Ya. Tips-tips untuk berhenti merokok seperti yang dikatakan tadi, melengah-lengahkan. Okay? Jangan cuba untuk bakar rokok tu kan. Minum air dengan banyak, menarik nafas dengan panjang, okay? Menyibukkan diri. Sentiasa ada aktiviti, buat aktiviti supaya kita tak terfikir macam nak isap. Okay? Mengunyah sesuatu, biasanya buah-buahan atau timun ke atau carrot dan sebagainya boleh membantu. Membasuh tangan, okey, mandi dengan kerap. Ini penting. Kalau tiba-tiba je tak bagi tahu orang rumah dan seseorang tu asyik mandi je, rumah pun akan fikir, abang ni buang terbiak ke bang, tiba-tiba nak mandi banyak-banyak ni, apa masalah kan? Kena bagi tahu. Itulah natijahnya, kena bagi tahu. Okey. Meditasi atau bersenam dan sebagainya, dan akhir sekali melakukan renggangan otot. Sekiranya anda berada di office atau sebagainya dan tiba-tiba ada rasa keinginan nak isap rokok, buat stretching. 12 petuanya termasuk melengah-lengahkan seperti yang dikatakan tadi, mengelakkan diri daripada suasana yang boleh menyebabkan kita merokok. Seperti lalu dekat kedai tu, ataupun teringatlah lepas minum kopi dan sebagainya nak isap. Paling susah sekali lah, paling selalu sekali orang buat ialah masa nak pergi bilik air. Buang yang besar tu nak isap rokok. Itu memang common. Kita boleh ketawa sekarang, tapi itulah yang selalunya berlaku. Okay? Mandi dengan kerap, menarik nafas dengan panjang, meditasi dan bersukan, menyibukkan diri, basuh tangan, mengunyah sesuatu dan memohon doa. Mohon doa, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk semua ni. Ya. Jangan terlalu takut dengan simptom-simptom penarikan nikotin. Saya pasti ramai yang cuba untuk berhenti merokok sebelum ni, tapi dia terpaksa, dia hisap rokok balik sebab dia tak tahan dengan kesan penarikan tu. Jangan takut, sebab dia hanya sementara. Ya, sementara, dalam masa 2 hingga 4 minggu saja. Ataupun paling-paling pun ada yang sampai 2 minggu saja, lepas tu dah okey. Hakikatnya, gejala-gejala penarikan itu hanya sementara saja, dan banyak lagi manfaat lain yang boleh anda nikmati selepas anda berjaya untuk berhenti merokok. Anda boleh mengurangkan risiko kanser, meningkatkan imuniti, membuang toksin nikotin dalam tubuh badan kita, menambahkan tenaga, melancarkan pengaliran darah, dan menambah baik rasa deria, rasa dan bau. Kalau sebelum ni rasa macam makanan semua macam tak sedap je, saya yakin bila dah berhenti tu, makanan semua rasa sedap. Kalau sebelum ni rasa tak sedap, mesti sedap. Percayalah cakap saya. Terima kasih. Okey, sebarang persoalan bolehlah letak dekat chat box di situ. Sementara kita tunggu untuk moderator kita untuk memperkenalkan penceramah kita yang seterusnya. Kita teruskan pada hari ini. Apa persoalan, tulis kat chat box. Terima kasih Dr. Rashidi atas ceramah yang bagus. So, kalau ada apa-apa soalan, tolong typekan dekat ruang komen di Facebook. Dan juga jangan lupa untuk send star untuk menyokong aktiviti anjuran Fakulti Perubatan. So, saya ingin menjemput penceramah kedua. Beliau ialah Profesor Madya Dr. Isah Naina. Beliau merupakan seorang doktor perubatan, pakar clinical pharmacology yang telah pun menerbit hampir 140 artikel penyelidikan. So, Dr. Isah, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, terima kasih Dr. Jayakumar atas pengenalan tersebut. Jadi, terima kasih juga kepada Dr. Rashidi telah memberikan satu pendahuluan yang sangat baik. Jadi, saya sebenarnya akan fokus lebih kepada prinsip berhenti merokok dan langkah-langkah yang kita boleh buat. Jadi, okey. So, slide saya dia ada dua bahasa, bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu.
So saya akan concentrate dekat yang bahasa Melayu lah, tapi boleh baca je bahasa Inggeris, tidak ada masalah. Alamak, dia bertentangan. Okay. So apakah langkah-langkah nak berhenti merokok? Jadi nombor satu, dia mesti ada keinginan. That means saya nak berhenti. Okay. Dia tak boleh macam Dr. Rashidi kata, orang lain yang nak berhenti, ataupun kita nak berhenti, kita memang nak berhenti, tapi niat dia tak jelas. That means kita mungkin nak berhenti, okey lah saya nak jimat duit contohnya, tapi sebenarnya dia mungkin T20, T10 kan, dia baginya sebenarnya dia jimat RM20, RM30 sehari, sebenarnya bagi dia tak bermakna pun. So bila dia jadi macam tu, walaupun sebenarnya dia nak berhenti, niat dia ada dia nak berhenti, tapi dia punya reward tu, dia punya hasil disebabkan dia nak berhenti, dia nak jimat duit tu tidak bermakna bagi dia. So kalau disebabkan perkara atau niat sebegitu, biasanya dia tidak akan berjaya. So dia kena niat yang saya nak berhenti tu, dia mesti signifikan. Perlu ada keinginan berhenti yang signifikan, yang kuat. So saya nak berhenti sebab anak saya baru lahir. So baby dia tahu bila asap rokok berbahaya kepada bayi. So dan lagi satu perkara, ramai yang berkata kepada saya, oh saya nak berhenti tapi tak apa, anak saya baru lahir, saya merokok di luar rumah. Tak boleh, sebab kita ada kita boleh transfer kita punya bahan-bahan kimia rokok tu yang melekat di baju. So dia ada masalah. So tak semestinya asap rokok saja, tapi bila ada partikel yang melekat di baju dan kita mengambil bayi itu tersebut, anak kita, dia boleh transfer kepada anak. So sebenarnya itu pun sangat berbahaya. So lebih baik berhenti sajalah daripada saya nak merokok di luar rumah. Oh saya rokok di tempat kerja saja, rumah saya tak merokok. Semua tu biasanya tidak berjaya. Sebabnya bila kita merokok di luar pun apa akan jadi? Partikel akan melekat di kereta, akan melekat di baju dan sebagainya. Bila kita sampai kat rumah, sama saja. Kita transfer, kita akan alihkan partikel tersebut kepada bayi kita, kepada anak kita, kepada ahli keluarga. So perkara itu tidak akan berjaya. So bila kita nak berhenti, niat kita mesti kuat. Kalau betul-betul kita sebagai ketua keluarga ingin memelihara atau menjaga keluarga kita dan menjadi perisai, bukan menjadi penyakit, punca penyakit. So kita nak menjaga keluarga kita, so langkahnya mesti berhenti. So bila kita kahwin, kita mesti berhenti untuk menjaga pasangan kita. Kalau kita ada anak, kita mesti berhenti untuk menjaga anak kita. So niat dia mesti kuat. Sebab saya tahu ramai yang memang, kalau saya tanya 99% lah, merokok baik tak? Mesti dia kata merokok tak baik. Tapi kenapa still merokok? Sebab niat dia tak kisah pasal diri dia. Kan? Kita macam tu. So kita lebih sayang pada anak kita daripada sayang diri kita. Itu hakikat lah. So biasanya kalau kita nak berhenti, tapi niat kita untuk berhenti untuk diri sendiri, biasanya dia tak jalan. So dia kena, niat tu mesti kuat. Kita mesti signifikan. Ataupun kadang-kadang memang dah sakit lah. Paru-paru ada emfisema ke, bronchitis ke, ada penyakit macam-macam. So memang doktor kata kalau tak berhenti, maut. So dia macam tu dia akan berhenti lah juga. So itu dah tahap yang kritikal lah. Biasanya kita nak elak sampai tahap macam tu baru nak berhenti. Okey, nombor dua, okey. Okey, so saya dah terangkan tadi, perlu ada sebab untuk berhenti yang kuat. Kalau tak berjaya, kalau tak ada niat yang kuat, memang tidak akan berjaya. Okey, nombor seterusnya kita ada quit plan. That means kita kena ada plan untuk berhenti. Nombor satu, kita kena tetapkan niat tu dah ada. Sebab apa? Sebab dia kena kuat. Dan bila kita dah ada sebab nak berhenti tu, kita kena ada plan untuk berhenti. So apakah plan dia? Okey, so plan berhenti. Nombor satu, kena ada masa dengan tarikh. Dia tak boleh, oh saya, bila orang tanya nak berhenti kan, nak berhenti bila? Tak lama lagi lah saya akan cuba berhenti. Dia tak boleh macam tu. Ataupun bila nak berhenti, tunggu bulan Ramadan tahun depan. Tahun ni terlambat sebab dah masuk 2 minggu kan. So saya tunggu tahun depan bulan Ramadan. Memang takkan jadi kalau alasan macam tu. So dia mesti ada satu tarikh, masa yang memang dah ditetapkan. Okey, saya akan berhenti mulai esok, ataupun saya akan berhenti minggu depan hari Isnin. Dia macam tu. So dia mesti ada set masa. Baru kita ada semangat. Dia tak boleh kata bila orang saya nak berhenti, okeylah saya akan berhenti secepat mungkin lah. Macam tu. Macam tu memang sampai bila-bila dia tak akan mula berhenti. Okey. Nombor dua, so plan berhenti, nombor satu, masa. Bila nak berhenti kena set. Of course niat tu kena ada lah.
Nombor lagi satu langkah ialah kenal pasti pencetus merokok. So apakah yang boleh mencetus kita untuk merokok? Yang paling sorry sikit dia punya slide dia tak nampak kat bawah. So yang paling penting ialah saya Dr. Rashidi pun dah terangkan tadi, dari segi emosi, dari segi habitual, dan paling penting dari segi social. Dari segi kawan-kawan, rakan kerja. So itu semua trigger. Bila kita ada trigger yang kita nak berhenti tapi rakan-rakan kita semua merokok, so dia memang susah. Tapi kita kena identify dulu, kita kena kenal pasti dulu. Okay, masalah saya, halangan saya ialah saya bekerja di tempat yang ramai perokok. Kita tak boleh elak, kita tak boleh, kecuali kalau kita bos lah kan, kita haramkan semua orang tak boleh merokok dekat office, itu lain cerita lah. Tapi katakan kita bekerja kan, takkan kita nak beritahu kawan-kawan semua, kita paksa mereka semua merokok, berhenti sebab saya nak berhenti. So agak susah perkara tu. Tapi kita boleh kenal pasti dulu. Okey, halangan pertama saya ialah rakan sekerja. So kita boleh kenal pasti dan kita tahu, so itu adalah satu halangan yang besar. Social. Kita boleh juga kenal pasti dari segi habitual. Contohnya macam tadi Dr. Rashidi kata, dia lalu dekat kedai yang jual rokok setiap hari. Itu habitual. Kan? So kita kenal pasti. Okey, itu halangan kedua. Setiap hari saya lalu depan kedai. Itu halangan kedua dan seterusnya lah. Dia ada pelbagai halangan dan setiap halangan tu kita kena kenal pasti dan macam mana kita nak atasi halangan tersebut. Okey, nombor 4, ini ialah antara cara-cara nak mengatasi lah halangan-halangan yang telah dikenal pasti. Nombor 1, kita alihkan semua perkara dan benda yang boleh mengingatkan kita kepada merokok. Contohnya bekas abu, pemetik api, baju-baju yang macam dah stain sangat, dah sampai cuci pun still ada bau rokok, buang saja. Jangan simpan. Sebab bila kita pakai baju yang ada bau rokok, memang kita akan ingat nak merokok. Office, kalau kita kerap merokok di office, memang susah lah, kena bersihkan betul-betul meja, kerusi dan sebagainya. Kalau kerusi tu memang dah bau rokok, dah tak boleh nak buat apa, buang, tukar. So sebab kita kena remove, kita kena alihkan semua perkara yang boleh mengingatkan kita kepada merokok. Kita lalu dekat depan kedai Aceh yang jual rokok, apa nak buat? Tukarlah laluan. Jangan lalu kedai itu lagi. So itu sajalah. Kan? So kita kena remove semua, kita kena alihkan semua perkara yang boleh mengingatkan kita kepada merokok dan juga semua perkara yang menjadi habitual, menjadi habit, tabiat, menjadi tabiat merokok. So semua tu kena berhenti. Alright. Next one, kita kena pilih dan laksana kaedah berhenti merokok. Alright. So dia ada pelbagai kaedah dan cara. So kita kena pilih salah satu dan kita laksanakan. Kalau gagal tak apa, jangan risau. Kita boleh pilih 2, 3, pilih semua kaedah. Macam Dr. Rashidi kata, agak biasalah kita cuba untuk berhenti merokok. Kali pertama gagal, so kita cuba kali kedua, kali ketiga, sampai kali 10, tak kisah. Yang penting jangan putus asa. Okay? So, tapi kita kena pilihlah salah satu cara. Jangan, kalau nak cold turkey, buat cold turkey. Kalau rasa cold turkey tak berjaya, pilih counselling. Kalau counselling tak berjaya, pilih terapi dan sebagainya. Okay? So jangan takut kegagalan, tapi yang pentingnya kena ada plan. Kena pilih kaedah apa. Jangan kata, nak berhenti merokok, nak. Bila nak start? Esok. Macam mana nak buat? Tak tahu. Itu susah. Kan? Nak pilih kaedah apa? So kena tahulah kaedah apa kan, baru kita boleh jalankan. Okey, so rasa ini tadi Dr. Rashidi dah beritahu, so kita kena beritahu ahli keluarga, teman serumah, rakan kerja dan sebagainya, dapatkan sokongan mereka. Dan yang paling penting, bila kita dah buat semua tu, laksanakan plan berhenti tanpa was-was. Okey, seterusnya ialah ketagihan. Saya nak cerita sikit pasal ketagihan sebab perkara ni penting. So, gejala ketagihan akan berlangsung 15 hingga 20 minit setiap kali, beberapa kali sehari. So, apabila kita berhenti, kita akan ada gejala ketagihan. Seperti yang Dr. Rashidi kata tadi, rasa tak selesa, resah, jantung laju dan sebagainya. So, semua itu ialah gejala ketagihan. So, gejala ketagihan paling kuat dalam 3 hari pertama, berhenti merokok dan biasanya akan hilang selepas seminggu. Alright, so gejala ketagihan ini dia tak berbahaya. Dia tak berbahaya untuk kebanyakan orang lah, untuk 90% orang dia tak berbahaya, kecuali ada penyakit tertentu lah. So jangan risau, so tahan saja. Dan dia paling kuat dalam 3 hari pertama, lepas tu gejala ni akan semakin berkurang. Kalau lepas seminggu tu, gejala ketagihan tu hampir tiada. So yang pentingnya minggu pertama, the first week tu paling penting lah. Okay, macam mana nak atasi gejala ketagihan? Rasa tadi Dr. Rashidi dah banyak terangkan.
cara-cara dia. Tapi saya just ulang balik secara cepat lah. So lakukan aktiviti dengan tangan, kerja rumah, senaman, tengok filem dan sebagainya. Borak dengan kawan, kaunseling, kaedah terapi ubat, dan kita akan tengok juga apa kaedah terapi ubat yang ada. Okey, so apabila kita rasa murung ataupun letih, amalkan pemakanan yang seimbang, tidur yang mencukupi, buat senaman. Alright, so apakah kaedah-kaedah berhenti? Tadi saya katakan ada beberapa kaedah, pilih satu ataupun pilih beberapa, tapi yang pentingnya pilih satu dan buat. Jangan ada niat, semangat, berhenti, tapi nak buat yang mana tak tahu. Itu susah lah. Okay? Alright, so apakah kaedah yang untuk berhenti merokok? Nombor satu, online. Tapi ini susah lah. Biasanya online ni dia tak jalan lah, sebab yalah, tak ada orang nak monitor kita kan, tak ada orang mengawal, selia, so dia memang susah. Program yang perlu hadir, ini contohnya kaunseling, terapi kumpulan, pusat berhenti merokok dan sebagainya. So Dr. Rashidi tadi sebenarnya dia telah dia telah melakukan proses kajian selama 3 tahun untuk mencipta terapi berkumpulan yang berjaya, yang sangat bagus, efektif. Kalau siapa yang ingin menyertai, boleh join kita di Klinik Primer HUKM, ataupun kita sebenarnya ada menyediakan perkhidmatan juga untuk pergi ke syarikat-syarikat untuk sesi terapi berkumpulan berhenti merokok. Sebab berhenti merokok ni tak senang. Siapa yang kata berhenti merokok senang, tipulah. Tak senang. Alright, dia memang susah. Yang dah berhenti merokok, macam Dr. Rashidi kata, first time try biasanya 3% saja yang berjaya. Itu kajian lah. Banyak ada kajian kata sampai 5%, 6%, tapi tak pernah ada kajian yang kata lebih 10%. Tak ada. So you can imagine, dari 1,000 orang berhenti merokok, tak sampai 100 pun yang berjaya. Mungkin 30-40 je yang berjaya daripada 1,000 orang. Sangat sedikit kan. So memang memerlukan bantuan lah. Bukan itu sebabnya kadang-kadang kita, yalah, sebagai doktor kan, kita selalu cerita kan, kalau boleh janganlah mula merokok. Dan mula tu nak berhenti susah kan? Tapi kita cakap orang tak dengar kan. Tapi nak buat macam mana kan? So dah merokok, okey, nak berhenti, inilah cara-cara dia. Antara yang paling efektif, kaunseling, terapi berkumpulan. Kalau perlukan bantuan, boleh hubungi kita. Yang paling biasa dilakukan ialah 80% ialah cold turkey, berhenti mengejut. Tapi ini pun yang paling rendah keberangkalian untuk berjaya. Dalam 3-4% saja. Orang yang berhenti, yang mampu berhenti selama 6 bulan dan ke atas, bila menggunakan kaedah berhenti mengejut. Kita ada kaedah kaunseling saja, kita ada kaedah ubat saja, hipnosis, kaedah tradisional, macam acupuncture dan sebagainya, bekam lah dan sebagainya. Itu pun semua kejayaan dia agak was-was jugalah. Tapi yang paling berjaya setakat ni yang kita boleh kata dengan yakin, bukan 100%, tak mungkin 100%, tapi dengan peluang yang tinggi lah, ialah dengan terapi kaunseling berkumpulan dengan ubat sekali. So dia ada tiga-tiga di sini gabungan ni, insyaAllah peluang untuk berhenti merokok lebih tinggi. Okey, so kita tengok terapi ubat, farmakoterapi. So nombor satu ialah nikotin patch, tambalan nikotin. So dia satu macam stiker, dia tampal dekat lengan ataupun dekat peha, di mana nikotin akan dibebaskan melalui kulit lah. Dia akan lepas kulit dan masuk dalam saluran darah. So dia sebenarnya terapi gantian nikotin ni dia ada beberapa lah. Satu ialah tampalan, keduanya getah atau gula-gula nikotin. Kita boleh ni hisap dan gigit, dan nikotin akan dibebaskan. Seterusnya inhaler, macam asma, ubat asma tu, dan juga ubat makan. Contohnya varenicline, bupropion, dan dua-dua ubat ni dia ubat pil dan boleh ditelan, dan dia akan membebaskan nikotin dengan had dan kadar yang berpatutan lah. So sebenarnya apa kelebihan terapi ubat ni? So bila kita nak berhenti, sebenarnya dia ada dua masalah utama lah. Dua masalah utama. Satu ialah masalah ketagihan, yang withdrawal tadi. So bila ada ketagihan, dia ada disebabkan nikotin. Kedua ialah masalah habitual. Bila kita nak berhenti, dia sebab dia jadi tabiat. Kan, tangan kita asyik bergerak macam ni. Bila kita buat kerja, setiap 30 minit, automatik kita akan berhenti dan hisap rokok. So dia jadi tabiat. Bila kita tengok TV, automatik kita akan hisap rokok. Bila kita borak dengan rakan, automatik kita akan cari rokok. Dia jadi tabiat.
So dia ada dua perkara bila kita nak berhenti merokok lah, yang menyusahkan kita berhenti. Nombor satu ialah ketagihan tersebut lah, the withdrawal. Okay, so memang susah, ketagihan tersebut disebabkan nikotin. Nombor dua ialah sebab tabiat. Bila kita tabiat ni tak senang tau nak tukar. Kita sendiri tahu, kita masing-masing ada, setiap orang ada tabiat, mungkin tabiat baik, tabiat buruk. Tapi bila kita nak tukar tabiat tu sangat susah kan. So memang bila kita nak berhenti merokok, ada dua perkara kita perlu atasi. Satu ialah gejala withdrawal nikotin. Kedua ialah masalah tabiat. So apabila kita guna terapi gantian nikotin, dia dapat mengurangkan satu masalah, iaitu masalah penarikan nikotin, withdrawal nikotin. So yang itu, bila kita guna terapi gantian nikotin, dari segi withdrawal simptom tu dia akan jadi kurang, masalah ketagihan tu kurang. So kita boleh concentrate dekat masalah nak hilangkan tabiat. So dia memudahkan lah. So half of the battle dah ni. So tabiat ni dia akan boleh tukar, tapi dia ambil masa. Mungkin lepas beberapa hari, seminggu kan, tabiat kita, tangan pun dah tak ada dah tabiat tu. Dan lama-lama bila tabiat kita dah atasi, dan kita boleh kurangkan pula nikotin punya replacement ni. Kan, tak ada tak ada maknanya kita ambil nikotin ni sampai bila-bila, tak. So kita ambil nikotin ni, gantian nikotin untuk satu tempoh tertentu. Bila kita dah boleh kurangkan tabiat merokok tu, masalah tabiat tu, dan kita kurangkan pula terapi gantian nikotin ni. Dia macam tu. Okay. So varenicline, bupropion. Okay, so apabila kita ambil, saya selalu silap. Okay. Apabila kita ambil ubat terapi gantian nikotin ni, paling berkesan pun 20% je. Paling berkesan lah. Terpulang kepada kajian. Ada kajian kata 10%, kajian 15%. Yang saya paling tinggi saya baca pun 20% je. Dengan terapi ubat, dengan terapi kumpulan, dengan kaunseling. So itu pun tak 100% kan. Tapi lebih bagus daripada cold turkey lah. Kalau berhenti mengejut, 3-4% saja. Mungkin 5%. Kalau kita ambil ubat sekali dengan kaunseling, terapi, mungkin kita boleh tingkatkan peratus kejayaan jadi 20%. Still not high. Still not high. 80% failure. 80% failure is very bad lah. Tapi better than 3% lah. 3% success. Okay? So 20% still tak tinggi. So itu maksud kita. Sebenarnya nak berhenti merokok ni susah. Itulah. Jangan mula. Kalau ada orang yang tengok webinar hari ni yang belum merokok, tolonglah jangan mula merokok. Tak senang nak berhenti. Okay, so ini contoh-contoh nikotin, gantian nikotin, pil, gum, patch yang kat atas tu. Ini patch, boleh lekat dan sebagainya. Okey, so apakah cabaran berhenti merokok? So tadi saya, Dr. Rashidi pun ada banyak tekankan, tapi saya tekankan perkara yang nak fokus lah. So yang paling penting sebenarnya cabaran sosial lah. Ini memang terbukti. Cabaran sosial antara paling susah untuk atasi apabila kita nak berhenti merokok. So kita kena dapatkan sokongan keluarga, rakan, elakkan tempat orang yang merokok, mulakan farmakoterapi sebab dia nikotin gantian terapi ni dia boleh kurangkan gejala ketagihan dan juga varenicline, bupropion. So ubat-ubat tu pun boleh mengurangkan kesan nikotin. Cabaran kedua ni selalu dengar lah. Saya tak nak saya tak nak berhenti merokok sebab bila saya berhenti merokok, berat badan saya naik. Sebenarnya dia ada kaitan dengan tabiat. Sebab bila kita merokok, kita banyak buang masa dengan merokok. Bila kita berhenti merokok, so kita akan ganti masa tabiat tu dengan perkara lain. So biasanya orang ganti dengan apa? Dia makan. Okay? So dia makan makanan lebih, dia makan junk food, snack dan sebagainya. So dia akan naiklah berat badan. Sebenarnya dari segi kaitan merokok dengan berat badan sebenarnya tak ada. Dia semua disebabkan pemakanan yang berlebihan. Okay? So apa nak buat? Lakukan senaman. Okay? Senaman kita boleh burn balik. Okay? Amalkan pemakanan yang seimbang, sihat. Makan pada masa yang ditetapkan. Semuanya itu saja. Paling senang. Makan pada masa yang ditetapkan. So kita biasanya kalau kita merokok, kita makan pagi pukul 8, masa tengah hari 12, malam 8. Ikut. Itu masalahnya. Bila berhenti merokok, 8 pagi makan, 10 pagi makan, 12 pun tengah hari makan, pukul 3 pun makan sebab dia tabiat kan. Dia tak boleh merokok, dia pergi makan. Tu macam mana tak naik? Kan? So confirm akan naik.
Kan? So sebenarnya dari segi kaitan dia begitulah. So kalau kita boleh tetapkan masa makan tu dan juga makan makanan yang seimbang, insya-Allah berat badan tak akan naik. Okey. Dan yang ini antara yang paling common lah. Terutamanya bulan Ramadan lah, bulan Ramadan. Siang tu memang confirm tak merokok. Betul? Lepas buka puasa, confirm kita akan makan dululah. Tapi saya tahu ada orang yang buka puasa je terus merokok. Itu cubalah berhenti tabiat tu. Okey. Kita makan dulu. Lepas tu pergilah solat ke, tarawih ke, baca Quran dan sebagainya. Masa tu dah malam dah. Kan? Dah mungkin pukul 10 kita balik, 10-11 malam. Ingatkan nak merokok. Jangan merokok dulu. Boros gigi. Betul. Sebab apa? Sebab manusia ni dia malas nak buat perkara 2 kali tau. Betul tak? Kan? Bila kita dah boros gigi malam kan, okeylah cukup lah tu kan. Dah tak nak makan, dah tak nak rokok kan. Sebab kalau rokok kena boros gigi sekali kan. So dia macam tu. So make sure bila malam tu dah pulang ke apa, sebelum buat apa-apa, pergi boros gigi dulu. Belum tidur lagi tak apa kan. Boros gigi dulu dan you dah rasa nak merokok ke, malas pula nak boros gigi kali kedua kan. So that's one cara lah. But the main thing is make sure we keep ourselves busy lah. Pastikan kita sentiasa ada perkara yang nak dibuat. So makanan seimbang rasanya tak, rasanya ni dah biasa lah dekat sekolah dan sebagainya. Okay. Cabaran yang lain, contohnya depression, emosi, stres, perubahan emosi dan sebagainya. Okay, macam saya kata tadi, sindrom penarikan ni, withdrawal, terutamanya untuk gejala tabiat dan sebagainya, dia paling kuat dalam minggu pertama. Okay. So minggu pertama paling kuat, lepas tu dia semakin baik dan insya-Allah lepas 3 minggu dia hilang sepenuhnya. Okay. So perlu tahan 1 minggu. Okay. First few days paling kuat, paling susah. And then 1 week. Lepas minggu tu up to 3 weeks, insya-Allah lepas 3 minggu tak ada. Itulah kita terpaksa buat webinar ni pada minggu kedua Ramadan. So lambat seminggu, tapi tak apalah. And still masih ada masa lagi. Buat dalam minggu 2 minggu lagi, and then sambung lagi seminggu lepas raya, kan, insyaAllah okey. Kan, jadual cemburu kita kan, kita sebenarnya nak buat awal Ramadan itu, tapi jadual cemburu dia tak bagi kita slot tu. So slot hari ni dah tinggal 2 minggu je, so tak apa. Lepas raya pun sambung lagi seminggu, insyaAllah lepas 3 minggu tabiat hilang, withdrawal hilang, penarikan hilang, gejala tarikan tak ada, gian dan ketagihan pun tak ada, sindrom ketagihan pun tak ada. So first few weeks is the toughest. First week is the toughest, paling minggu pertama paling susah. InsyaAllah lepas 3 minggu semua hilang. Okay, alright. Last sekali, kaunseling dan terapi ubat lah. Saya nak tekankan perkara ni lah. Berhenti merokok tidak senang. Dia tidak mudah. Dia memang susah. Siapa yang kata boleh berhenti bila-bila saja, bukan cakap menipu lah, tapi dia antara yang exceptional lah. Biasanya memang susah. Ada orang yang boleh, saya nak berhenti esok, dia tidak berhenti dah. Tapi biasanya tak berjaya. So we are talking about 99% berorang, dia memang susah. Dia cuba kali pertama, kedua, ketiga sampai kali ke-10 pun tak boleh nak berhenti. Kan? So bila kita sampai satu tahap dan kita memang niat kita sangat kuat kita nak berhenti, tapi kita dah cuba dah pelbagai kaedah tidak berjaya, cari bantuan. Kaunseling, terapi gantian nikotin, ubat varenicline dan sebagainya. Okay. So cari bantuan, terapi berkumpulan dan sebagainya. So pelbagai pusat ada, jangan malu. Actually berhenti merokok ni tak perlu malu pun. Sebenarnya berhenti merokok ni adalah satu perkara yang baik kan. Kita kena galakkan. Kalau boleh dah berhenti tu, macam Dr. Rashid kata, bagi tahu kawan-kawan lagi. Jadi contoh, jadi role model. Kepada kawan-kawan, kepada rakan sekerja, daripada 100 orang di tempat kerja semua merokok, seorang berhenti, 99 lain ikut. Bayangkan, that's the best. Okay, ini saya rasa tidak perlu ulang balik. Okay, so tu saja buat masa ni. Minta maaf sikit, tekak agak kering, tapi tak boleh nak minum. So faham-faham je lah. Okay, so saya pulang balik sesi kepada Dr. Jayakumar. Baik, terima kasih Dr. Isa atas ceramah yang sangat baik.
So kita akan beralih kepada sesi soal jawab sekarang. So kita akan berehat sebagai untuk 2 minit first. Lepas tu kita akan sambung dengan sesi soal jawab. Terima kasih. Lebih 40% daripada lelaki di Malaysia merokok dan lebih 6 juta perokok di Malaysia. Apakah cara-cara untuk berhenti merokok? Apakah yang paling efektif sekali? Temui saya, Dr. Rashidi Muhammad, pakar perubatan keluarga, pakar berhenti merokok di webinar umum Facebook Fakulti Perubatan pada 7 April jam 2.30 petang. Kita bertemu di sana. Lebih 40% daripada lelaki di Malaysia merokok dan lebih 6 juta perokok di Malaysia. Apakah cara-cara untuk berhenti merokok? Apakah yang paling efektif sekali? Temui saya, Dr. Rashidi Muhammad, pakar perubatan keluarga, pakar berhenti merokok di webinar umum Facebook Fakulti Perubatan pada 7 April jam 2.30 petang. Kita bertemu di sana. Lebih 40% daripada lelaki di Malaysia merokok dan lebih 6 juta perokok di Malaysia. Okey, selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan. So, kita sekarang telah beralih kepada sesi soal jawab. Soalan yang pertama, okey, I think sama ada Dr. Rashidi ataupun Dr. Isa boleh jawab. Adakah vape atau vaping membantu untuk berhenti merokok? Okey. Tak apalah, saya mulakan dulu. So, kalau perasan sepanjang ceramah saya dengan Dr. Rashidi, tak ada pun langsung perkataan vape atau e-cigarette dekat kita punya slide. Dia bukan satu perkara yang sengaja, dia memang disengajakan. Sebabnya vaping ni dia bukan satu kaedah yang kita acknowledge untuk berhenti merokok. Saya tahu ramai yang kata vape e-cigarette ni boleh berhenti merokok. Dia sebenarnya bukan satu kaedah yang diiktiraf. Dia satu perkara yang digunakan untuk penjualan lah, lebih kepada penjualan komersial. Okay. So kaedah so adakah saya tahu ramai yang kata lebih baik saya vape daripada merokok. Tu mungkin ada kebenaran dia, tetapi vaping dia masih ada nikotin. Basically kita sebenarnya tidak hilangkan ketagihan tu. Ketagihan nikotin tu masih ada. Dan kalau vaping tanpa nikotin, dan saya tak nampak apa kaitan dengan berhenti merokok. Itu lagi teruk lah. Saya tahu ramai yang kata, saya vape tak ada nikotin. Dan buat apa je vape? Kan? So jangan buang masa kan. So basically kalau saya nak cerita dari segi vaping yang ada nikotin lah. Sebab niat kita nak berhenti merokok. Untuk ganti nikotin rokok dengan nikotin vape. Memang boleh, kalau macam tu boleh sebenarnya memang berhenti merokok, tapi dia akan ketagih dengan nikotin vape pula. So dia ketagihan tu tak hilang. So you are replacing one addiction with another. Kita menggantikan satu ketagihan dengan ketagihan yang lagi satu. Keduanya, ramai yang kata vape ni kurang bahaya banding dengan rokok. Betul tak? Tapi sebenarnya tak betul. Kita tahu sebenarnya vape ni dalam bahan cecair vape tu dia ada pelbagai bahan kimia, dan ada yang berbahaya. Dan kita tahu akhir tahun 2020 ramai yang meninggal disebabkan EVALI kan, e-cigarette or vaping associated lung injury, betul kan? EVALI ramai di US, di Europe dan sebagainya meninggal dunia, terutamanya yang muda, bawah 20 tahun, 20 hingga 25 tahun, sebabkan vaping tu.
dia bertindak balas dengan paru-paru. So menyebabkan scarring dan sebagainya, parut dengan paru-paru, tak boleh nafas dan meninggal. Itu baru dalam yang meninggal, belum lagi yang beribu-ribu lagi yang tak meninggal tapi ada masalah lama, kesan yang lama, dan dia permanent damage. Dia bukan temporary, bukan sekejap-sekejap. Dia paru-paru dia damage dia sampai tua lah. So dia tak boleh nak lari, jalan sikit dah sesak nafas, terpaksa guna oksigen dan sebagainya. So adakah berbaloi? So tak berbaloi sebenarnya. So nak kata vape selamat sebenarnya palsu. Dia tak betul. Vape cecair pun ada juga bahan kimia ada dalam tu. Dan kita tak tahu kesan dia dan dari reaksi badan kita terhadap vape tu. So lebih baiklah berhenti merokok, berhenti vaping, jangan mula vape kalau belum merokok. Saya tahu ada juga yang kata, "Doktor, saya tak merokok, saya mula vape saja." Dan nikotin. Buat apa? Kalau vape. Kan? Jangan mulakan sesuatu ketagihan. Mulakan sesuatu tabiat yang tak baik, yang buruk. Dari sini. Terima kasih Dr. Isa. Memang betul apa yang Dr. Isa kata. So kebanyakannya kebanyakan thinking yang semua orang kata kalau isap vape lebih selamat daripada isap rokok tembakau, kerana rokok tembakau mempunyai banyak bahan kimia, lebih 7,000 bahan kimia di dalam rokok tembakau yang ditambah untuk menyebabkan ada perisa tembakau itu sendiri apabila dihisap, dan lebih 64 bahan kimia dalam rokok tembakau yang boleh menyebabkan kanser. Jadi hujah ataupun argument daripada vape pula mengatakan bahawa sekiranya vape ia adalah lebih selamat sebab tidak ada bahan-bahan kimia yang ni. Sebenarnya tidak. Bahan-bahan kimia dalam vape pula dia memberikan kesan lain daripada rokok tembakau. Kita kena ingat tuan-tuan puan-puan bahawa rokok tembakau ni dah lebih, industri rokok tembakau ni dah lebih 100 tahun ya. Dan semenjak kalau kita tengokkan pada tahun 1950-an, 40-an, 50-an, 60-an, General Surgeon recommends smoking. Ya, semua benda dia cakap sakit perut, dia cakap macam tu. Sakit perut recommend smoking. Macam-macam lah. Kan kononnya rokok tu adalah cool dan sebagainya. Jadi bila kita tengok 50-60 tahun daripada situ sampai sekarang, baru kita lihat kesan dia. Kesan dia kanser, jantung, masalah paru-paru dan sebagainya. E-cigarette, vape dan sebagainya adalah satu fenomena yang baru. Baru bermaksud ia lebih muda, lebih baru lagi tumbuh berbanding dengan rokok tembakau yang mana ia telah berada dalam sejarah manusia dah 100 tahun lebih dah ya, dan lebih become popular dan menjadi popular dalam 50 tahun. Jadi adakah kita nak tunggu 50 tahun akan datang untuk kita melihat kesan sebenar yang berlaku pada anak-anak kita, cucu-cucu kita? Jadi bahan-bahan yang digunakan pun, ya tuan-tuan, bahan-bahan yang digunakan bukannya bahan yang sepatutnya dihisap ya. Bahan-bahan yang digunakan ialah pewarna makanan dan perisa makanan dan sebagainya. Dicampurkan dengan ditambahkan pula dengan nikotin, bahan stimulan yang menyebabkan seseorang tu menjadi ketagihan. Bukan bahan tu saja. Ada insiden-insiden di mana rokok vape tu, elektronik sigaret tu, rokok elektronik tu terbakar atau meletup. Baru-baru ni minggu lepas ada kes kebakaran dalam kabin di kapal terbang. Jadi ini mungkin satu yang perlu diambil berat ya, terutamanya di aviation industry, yang mana sekiranya e-cigarette dan vape atau pod dan sebagainya dalam kabin terbakar, bayangkan apa boleh berlaku kalau kebakaran itu berlaku on board masa tengah terbang dan sebagainya. Jadi kita tidak tahu apa yang boleh berlaku di masa akan datang. Pada masa kini, rawatan yang terbukti yang disokong oleh Kementerian Kesihatan, yang rata-rata pakar perubatan, pegawai perubatan, farmasi dan sebagainya yang menyokong ialah penggunaan terapi hentian nikotin. Vape belum lagi.
Kita tidak tahu. Kita tengok apa yang akan datang pada masa-masa yang akan datang. Kajian sedang dijalankan. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih ya. Soalan kedua, ada kemungkinan tak pesakit akan tertagih kepada nikotin gum? Okey, so I give it to Dr. Rashidi atau Dr. Isa. Yang mana satu atas bawah ni? Ini atas. Okay. Sorry ya. Dia punya bawah dengan atas dua-dua sama. Jadi saya pun tak tahu. Excited pegang. Okey. Adakah seseorang boleh ketagih dengan nikotin gum? Okey. Saya pernah jumpa dengan seorang pesakit yang mana dia tidak boleh berhenti mengambil nikotin gum tu. Walaupun dos dia sangat rendah. Dos dia baru 5 mg saja. Idea sebenarnya ialah kita memberikan dos-dos tertentu semasa seseorang cuba menyesuaikan diri untuk berhenti merokok. Ya, bila dia cuba untuk berhenti merokok, kandungan nikotin tu makin lama makin menurun. Jadi kesan-kesan penarikan tu berlaku. Biasanya dalam 2 hingga 4 minggu dan paling lama pun 4 hingga 8 minggu. Ya, jadi kita berikan terapi rawatan ini untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tarikan ini. Tetapi apa yang berlaku, ada yang sampai dia macam mula dia macam kalau tak chewing gum tu, kalau tak kunyah gum tu, dia rasa macam dia tak boleh nak, dia mesti nak isap rokok balik. Sebenarnya dia boleh berhenti. Cuma secara psikologi dia macam terasa macam dah terlalu terikat dengan chewing gum tu ataupun patch dan sebagainya. Dia dah terikat, dia macam tidak confident. Jadi sebagai kaki tangan kesihatan, perawat perubatan ketagihan berhenti merokok, kita kena beritahu. Sebelum apa-apa lagi kita beritahu, okey, rawatan ni hanya sementara, yang penting kita sendiri perlu berubah. Sebab bila kita berubah, baru kita takkan berhenti merokok. Jangan terlalu bergantung sangat dengan perubatan saja. Ya. Okey. So tadi ingat tak saya kata dua perkara yang susah bila kita nak berhenti merokok. Satu ialah penarikan sebab nikotin, gejala ketagihan nikotin. Keduanya tabiat. Itu yang tadi Dr. Rashid kata. Bila dia dah kerap sangat makan chewing gum tu, dia jadi tabiat. Sebenarnya dia bukan disebabkan nikotin tu, sebenarnya dia tabiat. So setiap kali dia nak makan chewing gum kan, dia jadi tabiat dah. So dia gantikan tabiat merokok tu dengan tabiat kunyah chewing gum. So itu sebenarnya masalah dia. Masalah dia bukannya dia ketagih dengan nikotin chewing gum tu. Sebabnya nikotin dan chewing gum punya kandungannya sangat sedikit sebenarnya. Dia very minimal amount. Sebenarnya takkan ketagih pun. Dan biasanya kalau kita berdasarkan pengalaman kita, bila pesakit ambil terapi gantian nikotin ni, untuk berhenti gantian nikotin tu amat mudah. Dia amat mudah. Dia tak susah. Dia bukannya macam vape. Dia nikotin, kandungan nikotin cecair tu sangat tinggi. Untuk patch ke, untuk chewing gum dan sebagainya, dia punya kandungan nikotin dia sebenarnya very minimal. Sangat minimal. Just untuk tahan saja dalam 2-3 minggu, sementara dia nak hilangkan perasaan ketagihan berhenti merokok tu. That's why kita kata dia bukan sebenarnya hilang pun, dia sebenarnya kurangkan saja. So kita kata sebenarnya terapi ubat ni dia boleh mengurangkan ketagihan ataupun the craving. Tapi dia takkan totally remove, because kita tak boleh bagi contoh lah. Saya bagi contoh lah. Masa hisap nikotin paras dia 100 contoh lah. Lepas tu kita ganti pula dengan 100. Tak boleh lah macam tu. Maknanya bila dengan nikotin tu kan. So dia mungkin masa merokok tu paras dia 100. Tapi bila kita ganti dengan nikotin, paras dia mungkin sebenarnya 10 je. Dia very minimal kan. So just untuk kurangkan the withdrawal tu. Kurangkan sindrom tarikan, sindrom tu kan. Tu saja. So dia sangat jarang lah, actually almost impossible untuk ketagih pula dengan chewing gum dan nikotin tu. Sebenarnya dia tak fungsi macam tu. Dia sebenarnya bukan ketagih, dia sebenarnya jadi tabiat. Dia jadi habit. So bila jadi habit sebenarnya tak senang tau. Jangan ingat habit tu senang nak hilang. Actually habit tu susah kan. So macam orang shopping shopaholic.
Cuba lihat kan, habit dia suka shopping kan, online. Cuba suruh dia berhenti shopping online. Boleh tak? Susah tau. Kan? Dia mungkin pun dia kena masuk terapi kat lah. Kalau tak, macam mana orang boleh bankrupt? Kan? Sampai tak ada duit, dia tak ada duit pun dia shopping online. Sebab apa dia jadi habit ni? Dia dah tak ada bahan kimia pun. Kan? So it's not because of the nicotine, it's because of habit. So sebenarnya boleh lah, kita boleh kurangkan. So insyaAllah bila kita start terapi gantian nikotin, tak kisahlah chewing gum ke patch ke apa, tidak akan patch pula, tak ada. Yang dia tidak akan ketagih nikotin gantian tu, dia sebenarnya dia jadi habit. So itu kita ada jugalah macam mana kita kurangkan kasi counselling dan sebagainya. Dengan step dia panjang lebar pula, tapi just nak beritahu, it's not the nicotine, it's the habit. So we can remove the habit. Alright. Okay, terima kasih Dr. Isa. So, one last question. Apakah kaitan ketagihan merokok dengan mati pucuk di kalangan lelaki serta PCOS di kalangan wanita? So, infertility problem, kesuburan. Okay, ini soalan yang lazimnya lah, selalu sangat kita dengar. Okay, masalah kesuburan dengan merokok. Lelaki risau tentang mati pucuk ni. Lelaki sanggup mati apa-apa, janji jangan mati pucuk. Itulah yang selalu saya dengar. Sebenarnya tak boleh lah kan, mati-mati juga. Okay. Tapi mati pucuk tu sangat penting. Alright. Apa yang berlaku apabila seseorang merokok? Dia akan menyebabkan free radical, bahan-bahan kimia free radical yang dikeluarkan daripada rokok itu sendiri. Dia, benda-benda free radical ni, dia akan memberikan kesan kepada pembuluh darah kecil, pembuluh darah besar dan juga kecil. Dan bahagian lelaki yang menyebabkan mati pucuk tu, bahagian penis dan sebagainya, mempunyai beribu-ribu hingga kan berjuta-juta lah pembuluh darah kecil. Dia menyebabkan pengaliran darah bahagian alat kelamin lelaki terganggu. Ini satu. Disebabkan saluran darah tu menjadi semakin lama makin mengincil, pengaliran darah tidak bagus, jadi menyebabkan mati pucuk tu boleh berlaku. Itu satu. Lagi satunya ialah satu bahan kimia yang dihasilkan, iaitu nitric oxide. Nitric oxide dihasilkan di bahagian zakar lelaki, kemaluan lelaki, yang mana ia boleh memberikan kekerasan dan juga kepadatan ereksi lelaki. Jadi penghasilan nitric oxide ni juga boleh terbangkit akibat daripada merokok tu. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis lelaki juga terbantut akibat daripada merokok. Ini baru 3. Banyak lagi ada. Okay. Kalau inilah akibatnya. Ini baru 3 daripada beberapa puluh-puluh lagi teori disebabkan apa yang menyebabkan kaitan dia di antara merokok dengan mati pucuk. Dan PCOS dan sebagainya, prinsipal dia tetap sama. Hormonal imbalance akibat daripada merokok, chemical imbalance, bahagian ketidakseimbangan bahan kimia dalam bahagian otak kita yang dirembeskan bahagian otak juga menyebabkan masalah ketidaksuburan dan sebagainya. Terutamanya di wanita apabila telur yang dihasilkan, telur yang dihasilkan daripada kilang telur yang dipanggil ovary, di mana ia akan bergerak masuk ke dalam tube fallopian tube. Okay, bila dia bergerak, dia perlukan silia yang akan menolak telur tu ke tengah bahagian rahim. Silia ni akan terganggu apabila seseorang wanita merokok. Bukan dia seorang saja merokok. Kalau wanita tu merokok, itu satu hal. Kalau suaminya merokok, second hand smoking. Apabila dia dapat second hand smoking, isterinya tidak merokok, tapi dihisap rokok asap daripada suami sendiri. Terdapat satu lagi istilah yang dipanggil third hand smoking. Third hand smoking pula, apabila perokok, dia dah isap rokok, lepas tu dia dah keluar, tak ada lagi kat situ, tapi kesan asap rokok dia melekat pada bahagian-bahagian rumah dia. Contohnya di curtain rumah, sofa atau seat kereta dan sebagainya.
Itulah, sekiranya nak beli kereta dan sebagainya, pastikan pemilik sebelum tu bukan perokok. Sebab kita tak nak dapat third hand smoke. Inilah kesan dia. Mungkin Dr. Just nak tambah sikit lah. Kita ada bahan kimia yang boleh menyebabkan kanser juga kan. Kanser testis, kanser zakar dan sebagainya. So risiko dia tinggi. Dan sebenarnya perkara ni kita dah lama tahu. Contohlah pasangan yang susah mendapat anak. Antara nasihat yang paling biasa diberi oleh doktor, satu, kurang berat badan lah kalau dia ni. Keduanya, kalau merokok, berhenti merokok. Ni memang common. Tanyalah pakar puan, sakit puan ke apa, kalau susah nak dapat anak, berhenti merokok. InsyaAllah peluang tu jadi tinggi. Kenapa? Kalau merokok tak menjejaskan penghasilan sperma dan sebagainya, kenapa kita suruh berhenti merokok dan kenapa peluang tiba-tiba menaik? So maknanya sebenarnya dah terbukti pun sebenarnya perkara tu kan. So bila merokok, bukan saja mati pucuk, tapi kualiti sperma pun menurun, risiko mendapat kanser dari segi testis, zakar dan sebagainya pun menaik dan sebagainya. So dia menjadikan kesuburan bukan saja untuk lelaki, tapi kesuburan dari segi pihak perempuan juga kan. So perkara itu memang dah terbukti. Jadi tak ada orang argue dah perkara tu, tidak didebatkan lagi. So kalau memang macam Dr. Rashid kata lah, kalau betul risau, kalau betul rasa nak perform 100%, berhentilah merokok. Okey, terima kasih Dr. Isa. Kita akan beralih ke segmen seterusnya, iaitu segmen kuis. Okey. Okey, so pihak penganjur telah pun menyediakan satu hadiah misteri bagi pemenang kuis ini. Pemenang perlulah menghubungi penganjur melalui Facebook untuk memberikan butiran bagi proses tuntutan hadiah. So kena share screenshot ke atau any proof. Okey, peserta perlu ke laman web quizzes dan masukkan nombor tertera. Kita akan berikan masa 1 minit untuk semua peserta untuk masuk. Kita boleh masuk ke? Ada hadiah tak? Soalan bocor ni tak boleh. Ada hadiah tak? Ada hadiah. Ada hadiah. Ada hadiah. Ada hadiah. Saya pun tak tahu, baru tahu ni ada hadiah. Ada hadiah dia. Tolong join ada hadiah. Duit raya ni, duit raya free. So soalannya sangat senang, sangat berkaitan dengan topik perbincangan pada petang ini. So please try your luck and join. Oh, ramai juga join ni. Bagus aktif lagi. Kita boleh beri masa untuk semua join. Nampaknya ramai yang berminat. Oh. Kita berikan sedikit masa untuk semua orang dapat ni. 1 minit. Ya, 1 minit. Ni dah jadi macam go shop dah ni. Okey, 1 minit. Tapi terbalik, kita yang bagi duit. Kita bagi duit lah. Workshop kita ambil duit. Mungkin lepas ni kita boleh buat macam tu. Tapi saya rasa saya just nak tekankan sekali lagi lah. Berhenti merokok ni sebenarnya tidak mudah. Satu proses yang susah sebenarnya, bukan percubaan berkali-kali. Sekiranya tidak berjaya, jangan putus asa. Dan sekiranya dah putus asa dah ni, boleh carilah pusat berhenti merokok, carilah kami menyediakan perkhidmatan berhenti merokok lah di pusat PPUKM, ataupun boleh menghubungi kami untuk melaksanakan perkara ni di syarikat anda lah. Okey, kita mulakan kuis. Go sekarang. Okey, mana soalan dia? Okey, berikut adalah prinsip 5R kecuali. Kita tak perlu cakap. Okay. Boleh cakap, jangan bagi jawapan. Oh, jangan bagi jawapan. Okay, nombor 2. Prinsip 5A kecuali. Soalan 3.
Dia semua satu jawapan je kan? Satu jawapan betul Pilih saja. satu jawapan, Satu jawapan betul saja. Kesan penarikan withdrawal nikotin. Ni apakah dimasukkan Ramadan soalan 4. Wah. Banyak soalan Soalan ada 10. 10 saja. Contoh weight plan. Okey. Plan berhenti. Berapa lama tempoh craving? berlaku. Masalah mental. Masalah mental seperti yang diterangkan tadi. Soalan-soalan dia berkaitan dengan ceramah yang diberi ya. InsyaAllah kalau dengar tadi memang boleh jawab lah. Ya. Tak ada masalah. Okay. Oi, nombor 9 ni senang sangat ni. Betul berhenti. Ni betul apa ni? Maknanya ni. Betul berhenti merokok. Okey. Okey dah. They do it in the computer. Baiklah. Dah selesai kuis. Ada guna. Okey. Nombor 3 Nas. Nombor 2 Berbedi. Nombor 1 Nick Abdul. Nick Abdul. Tahniah Abdul. Tahniah. So macam mana pihak penganjur akan hubungi They have to contact the penganjur. Di mereka kena hubungi penganjur. Inbox lah. Facebook Messenger. Facebook Messenger. Okey. Okey. So sila hubungi kami yang top 3 tadi, Nick Abdul. Oh, Nick Abdul semua betul. Berbedi. Salah 2. Nas salah 2. Tapi dia masa kot kalau dia sama tengok siapa hantar cepat Ya betul. Okey. Okey, so boleh scan untuk QR code dan link kehadiran dan juga untuk isi feedback Okey. Baik. maklum balas, borang maklum balas Kita dapat ECJ. Untuk mendapatkan dan ECJ. ECJ. So sila isikan bila apa borang, sila isikan borang tersebut, nanti kita akan hantar sijil kehadiran. Okey, terima kasih tuan-tuan puan-puan kerana sudi mendengar kami petang-petang tengah hujan-hujan kat KL. Tak tahu kat Bintulu macam mana. Okey, terima kasih seluruh Malaysia mendengar webinar kami. Diharap kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Dr. J? Harap perkongsian kita membawa manfaat. Saya juga ingin minta maaf lah. Saya tahu ada banyak lagi soalan sebenarnya dekat ruang chat tu. Memang masa sangat cemburu dengan kita. So tidak dapat. InsyaAllah kita punya talian sentiasa terbuka di Klinik Primer PPU UKM. Kami di Fakulti Perubatan UKM. So bolehlah email ke apa virus. InsyaAllah kalau kita boleh bantu, kita akan cuba bantu. So terima kasih sekali lagi untuk hadir dan sudi mendengar webinar kita pada petang ni. Terima kasih. So bukan saja masa yang cemburu, cuaca juga cemburu ya. Dah hujan dah. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan dan terima kasih. Thank you.